Ha. So matching tak ada nama dengan formula NH4 kurungan 2 SO4 dengan amonia sulfat. Untuk ku tu je. Sepatutnya ke apa tu? Backing sikit nama baja tu. Amonium. Yes, ammonium. So sepatutnya baja X is ammonium sulfate. Okey, dekat persamaan kita tengok formula dulu dah sebab kita tengok dekat markah ni dia 2 markah. Jadi pemeriksa akan tanda formula dulu betul. Make sure formula dulu betul. Okey, jadi Na tulis NH3. Okey, betul formula ni. Okey, asid sulfrik H2SO4. Formula asid sulfrik betul. Okey, kemudian kita gabung, kita dapat NH4 kurungan 2 SO4. Okey, formula bagi amonium sulfat. Betul. Formula betul, semua sekali dapat 1 markah. Okey, lepas tu markah yang kedua bila awak imbang. Awak letak 2 mol dekat amonia. Okey, jadi kita akan dapat N2 lah ke. Jadi seimbang lah semua sekali. Barulah dapat 1 markah. Okey, first thing first is kena pastikan formula dulu betul. Kalau formula betul, part lain tu insya-Allah boleh settle lah. Okay. Boleh? Orang lain faham ke? Ada soalan nak tanya? Dia tanya Aidina. Ada soalan ke? Ada soalan? Nak tanya Wica. Okey. Ina, boleh tegas sekali lagi tak cara tulis persamaan kimia tu? Okey, silakan. Persamaan kimia tu, kita ayat dia tadi, mula-mula kita tengok formula dulu. Mula-mula kita kena pastikan formula tu betul. Formula untuk amonia tu ke NH3. Lepas tu sambung dengan asid sulfurik tu H2SO4. Lepas tu kalau saya tengok alik ni sebenarnya dia NH5 lah. Begitu. Lepas tu tapi kita tengok nak seimbangkan tu kena buat jadi NH4 kurangnya dengan 2. Barulah H tu boleh seimbangkan. Jadi 8. N pun jadi seimbang juga. Paling mudah kita nak faham ke, kita ingat dia daripada amonia, dia akan jadi amonium lah. Bila amonium, automatik formula dia NH4. Macam mana boleh dapat kurungan 2 tu? Kurungan 2 tu sebab 2 tu mari daripada ion sulfat. SO4, 2 negatif. So 2 negatif tu turun ke bawah lah cas 2 tu. Boleh juga teacher, tapi part tu daripada amonium. Part tu daripada amonium. So maksudnya daripada amonia dia akan jadi amonium lah. Okey, lagi? Fahri faham apa? Faham, terima kasih dengar. Nombor 3 pula. Gini, nombor 3 tu kita hitung peratus nitrogen mengikut jisim dalam bajet X. Inok peratus nitrogen. Jadi formula dia jisim molar nitrogen dengan jisim molar molekul baja darab 1%. Sebab nak cari peratus kan. Mula kita cari JR untuk amonium sulfat. Jadi saya dapat 132. Untuk jisim Sama kau nitrogen. orang dapat 132 juga. Sama orang dapat 132 juga. Sama. Okay, teruskan. Jisim nitrogen pula N tu dia formula dia N2. Jadi 2 tu darab dengan formula untuk formula jisim reaktif untuk nitrogen. Jadi 14. Jadi 2 darab 14 dapat 28. Lepas tu peratus tu kita ambil formula dia je. 28 per 132 kita kira tadi darab 1% dapat 21.21%. Jadi siapa sih tak ada soalan nak tanya tak?
Sama orang dapat 21.21%? 21.21. Sama. Ya, okey. Sama, teacher. Okey, bagus. Thank you. Boleh saya teruskan nombor soalan nombor 3 teacher? Nanti dulu. Takut 5 IM. 5 IM ada soalan dah nak tanya ni. Sekarang ni kita tengah bincang soalan nombor 2C. 5 IM. Tanyalah, jangan malu. Tak ada Okey, Tak ada ke, kita teacher? go through soalan nombor 3 lah. Soalan nombor 3 ni susunan elektron bagi atom unsur T ialah 21. Unsur T tu bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk satu sebatian yang berformula T2O. 3A1 soalan dia, dalam kala manakah unsur T ditempatkan dalam jadual berkala unsur. Jadi nak tahu kala tu kita tengoklah bilangan electron valence dia. Untuk T tu, unsur T tu bilangan electron valence dia 1, jadi dia duduk kat kala 1 dalam jadual berkala unsur. Okey, Tiga. kejap dah. Dalam kala mana T ditempatkan dalam jadual berkala unsur? Kena baca soalan molek tu. Sebab dia tanya kala. Kala tu berapa? Kala tu berapa elektron yang kala tu maksudnya petala yang diisi dengan elektron. Kala tu Jadi maksudnya teacher. petala yang berisi elektron. Sekarang ni tengok dia punya susunan elektron 21. Maksudnya ada berapa petala? Dua. Ada 2 petala jadi kala 2. Boleh? Boleh teacher. Jadi A1 tu kala 2. Bukan kala Okay, tak 1. apa. Jangan malu. Kita betul selalu. Orang lain pun sama juga. Mungkin dia pun tak tahu sebenarnya. Bila kita buat pembentangan ni, kita nampaklah kesilapan kita kat mana. Kita akan ingat sampai bila-bila. Teacher, kalau electron valence tu kumpulan 1 cik. Kalau ditanya kumpulan mana? Baru kita jawab kumpulan 1 sebab dia refer pada electron valence. Boleh dah? Okay. Boleh teacher, saya orang lain tak tahu. Boleh ke teacher? Orang lain? Boleh, teacher. Okay. Boleh, teacher. Okay, thank you. Boleh Okay, teacher. next. Next. Seterusnya 32, apakah nama lain bagi K kumpulan 1? Kumpulan 1 tu nama lain dia akali logam lah. Ataupun Okay. logam akali. Ya, betul. Soal 3 pula, nyatakan formula bagi ion T. Kita tengok formula hok dia bagi dengan bila T bertindak balas dengan oksigen tu dia dapat T2O. Jadi untuk dapatkan T2O tu, kalau hok tindak balas berbalik dia tu T plus tambah dengan O2. Jadi barulah dapat T tu, formula ion bagi T tu dia dapat T plus. Jadi T plus ion T. Okay. Perak. Faham. Perak. Okay, siapa ada soalan tanyalah. Boleh tanya, boleh berkongsi pun boleh juga. Nak berkongsi pun boleh juga ataupun nak bincang pun tak ada masalah. Dia nak kata sesuatu ke? Sekarang ni ada 43 okay. So tengok dulu sikit tanda 5 IM lelaki baru 5 okay. Perempuan 14 okay ni. Okay, 5 IR lelaki baru 3 okay. Perempuan 16. Okay, thank you. Okay, terima kasih kepada Aidina . Okay, tak apa. Walaupun kita betul, kalau ada salah kita jangan rasa malu. Kita terus je, jalan terus. Cikgu akan betul lah. Sambil-sambil kita betul tu. Okay, saya nak tunjuk. Mungkin ada hot talk. Okay, saya tunjuk lagi sekali macam mana kita nak
Yes. Saya present ke sekarang ni? Ada presentation ke situ? Ada teacher. Ya, kejap. Dalam Okay, saya nak tunjuk cara penulisan persamaan. Okay, cara nak buat persamaan. Saya nak pergi ni macam mana? Saya nak pergi situ. Sekejap, saya stop dulu sekejap. Okay, sekejap. Saya lupa semua. Okey, dalam bab 4 ni ke apa awak belajar ada masa tingkat tepak Masa itu kita belajar online tu Rok. Dalam bab 4 ni. Masa tu kita belajar online dah. Apa kita belajar tahu masa tingkat tepak ni. Bab 4 tajuk dia jadual berkala unsur. Okey, tak apa kalau macam tu kita terus kepada pelajar siapa tadi? 3B. Siapa yang siap ada 3B? 3B. Siapa siap ada 3B? Soalan nombor 3B. Oh, ada dalam ni. Tahu ke tak siap lagi 3B? Marha siap ada kau 3B? Siap dah. Okey. Marha boleh explain 3B? Marha boleh explain 3B? Saya tak tahu lah teacher. Tak tahu. Okey, kita cuba Alia ke mana? 5IR ni. Alina. Ya teacher. Okey, 3B. Boleh explain 3B? InsyaAllah boleh kot. Okey, silakan. Teruskan. Yang maksud 7 ni, jika tidak balas yang sama diulang dengan menggunakan logam Q yang berada pada kumpulan yang sama tetapi di bawah logam T dalam jadual berkala unsur, ramalkan kreatifan logam Q berbanding logam T. Saya buat kreatifan logam Q lebih tinggi berbanding logam T. Okey, ulang lagi sekali boleh? Sebab kreatifan logam Q lebih tinggi berbanding logam T. Okey, betul. Satu markah dah. Tanda situ semua sekali so markah. Okey, logam Q lebih reaktif daripada T. So markah. Okey, cuba bagi sebab dia apa? Sebab bila menuruni kumpulan 1, kreatifan dia bertambah. Okay, lagi? Berapa kreatifan tu bertambah? Kali jawab. Okey. Tak apa, kita ambil key point, keywords dia dulu situ. Dalam kumpulan 1, okey, bila menuruni daripada atas ke bawah, menuruni kumpulan 1, kereaktifan akan bertambah. Okey, kereaktifan makin bertambah. Okey, nanti kita akan tengok kenapa kereaktifan tu akan bertambah. Boleh? Kejap lagi. Okey, ambil waktu dulu. Okey, soalan C1.
Soalan C1. Faris, boleh bentangkan soalan C1? Teacher, P1 saya tak boleh buat lah. Kapal Okey, tak boleh buat, tak apa. Siapa Maaf teacher. Tak apa. Atirah tu, siap dah kau, T1. Sekejap lagi teacher. Sekejap lagi. Fatini, siap dah kau, C1. Sekejap juga tu dia tu kalau. Irfan Firdaus. Sekejap lagi teacher. Okey. Paling kurang tak siap pun jawab. Ada. Jangan duduk dia saja. Okey, sekarang ni kalau kita baca soalan molek, kita akan dapati sebenarnya apa yang berlaku situ. Dia nak gapo dalam C1 tu. C1 tu nak gapo sebenarnya tu? Persamaan kimia. Yes. Awak highlight kan, dia nak persamaan kimia. Dia nak persamaan kimia. Jadi bila sebut persamaan kimia, kita kena tahu bahan dan juga hasil. Kenapa bahan tindak balas? Sebab kita nak tulis alik kiri tu. Dan kenapa hasil tindak balas yang akan berlaku? Okey, sekarang ni awak tengok situ. Okey. Sekarang ni kita tengah ulang kaji unsur kumpulan 1 dah. Okey, unsur kumpulan 1. Jadi unsur sekejap, patutlah. Nampak tak? Sekejap, saya kena tukar warna hitam lagi. Okey, so ni dia. Saya pun slow sikit ni. Nak responding juga dah. Sekali lagi. Okey, unsur kumpulan 1 dah. Okey, kalau unsur kumpulan 1 kita ada lina. Okey. Lithium, kalium. Lithium, natrium, kalium. Okey, bila menuruni kumpulan 1, okey, ni atom makin besar. Saiz atom makin besar. Okey, kalau Li ni dia rasanya 2. Kan? 1. Okey, 2, 8, 1. 2, 8, 8, 1. Kenapa berada dalam kumpulan 1? Sebab elektron valence dia adalah 1. Okey, bila elektron valence 1 dia akan jadi kumpulan 1. Boleh? Okey. Jadi kita nak flashback ni. Kalau kita belajar ni dalam bab ni JBU ni. Okay, so tadi dia kata bila menuruni kumpulan kereaktifan makin bertambah. Okay, kenapa kereaktifan dia makin bertambah? Okay, point yang pertama kita nak jelaskan mesti berkait dengan saiz atom. Saiz atom makin besar bila menuruni kumpulan. Dia kau besar ni, awak tengok ni. Bila saiz kau besar, jadi jarak di antara nukleus dengan elektron valence. Okay, jarak ni antara nukleus dengan elektron valence makin jauh. Okay, makin jauh. Ni tengah ni kita ada nukleus. Dalam nukleus kita ada proton. Proton bercas positif. Dekat petala kita ada elektron. So elektron bercas negatif. So bila positif dengan negatif dia ada daya tarikan. Okey, bila makin jauh jarak daya tarikan makin lemah.
So bila daya makin lemah, maka elektron valence pada petala terluar ni semakin senang untuk dilepaskan. So yang kedua, okey, kita kaitkan dengan jarak. Okey, antara nukleus dengan elektron. Okey, so dia makin jauh jarak, makin lemah daya tarikan. Okey, daya tarikan ni antara apa? Antara nukleus dengan elektron valence. Okey, dan yang keempat, makin mudah untuk melepaskan elektron. Okey, bila dia makin mudah untuk melepaskan elektron, maka atom tu akan jadi lebih reaktif. Okey, ni saya ulang balik soalan 3B. 3B tu berkaitan dengan kereaktifan. Okey, kereaktifan. Okey, bila kita nak jawab soalan gitu, kita kena spesifik. Contohnya, atom Q lebih reaktif, okey, daripada atom T. Okey, ataupun logam pun boleh. Okey, so kita masuklah point nombor 1. Saiz atom Q lebih besar daripada atom T. Jarak antara nukleus dengan elektron pada atom Q lebih jauh. Next, daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence bagi atom Q lebih lemah berbanding atom T. So, atom Q lebih mudah untuk melepaskan elektron berbanding atom T. Jadi sebab itulah Q lebih reaktif. Dah ke? Dah catat ke? Okey. Pelajar 5 IM tu secara mana? Boleh ke Dr. Fahir tu? Boleh teacher. Okey, so sebab itulah kita kena faham apa dia lebih reaktif. Saya kalau nak jawab soalan B pun saya akan lukis dulu susunan dia tu. Sebab dia kata dalam kumpulan sama tetapi berada di bawah. Jadi kita lukislah sini. Kita buatlah sebab ada ruang kosong bawah tu kan. Jadi kita buat T atas Q bawah. Jadi T kecil, Q besar. Bila besar, jarak dia jauh. Bila jauh, daya tarikan lemah. Okay, so senang untuk melepaskan elektron. Jadi lebih reaktif. So barulah kita boleh jawab Q lebih reaktif daripada T. Boleh? Tu saya nak royak cara kita nak jawab soalan. Bukannya kita boleh tubik selalu jawapan. Kita tak semuanya kena hafal. Kita kena faham dulu baru kita boleh jawab. Saya pun tak hafal tapi saya buatlah. Okey. Bagi soalan 3C1. Okey, 3C1 tulis persamaan kimia. Bagi tindak balas yang berlaku apabila T2 bertindak balas dengan air. Jadi awak gariskan T2. T2 bertindak balas dengan air. Dia bagi dah bahan tindak balas tu dalam soalan. Ada dah dalam soalan. Okey, dalam soalan tu ada clue dia. Jadi kita ambil lah. Jangan kita sia-siakan apa yang diberi. So dia buat T2O. Tulis alik kiri sebab dia bahan tindak balas. Bertindak balas dengan air. So tambah dengan H2O. Ni bahan tindak balas. So
So sekarang ni apa yang akan berlaku? Okey, hak ni kita kena ingat. Kita kena flash balik tengok apa hasil bila kumpulan satu jumpa dengan air. Kita akan dapat satu sahaja hasil dia. Okey, hasil ni ialah gabungan daripada dua bahan tindak balas. Okey, kita akan dapat larutan yang beralkali. Kalau kita tak tahu nak jawab sekalipun, kita boleh tengok dekat soalan C1, C2 dengan C3. Dia ada ketalik emas, merah. Kalau merah ke biru tu, dah tu alkali tu. Kalau alkali, sebut je alkali, mesti ada ion hidroksida. Kan? Jadi, hasil dia tu mesti ada ion hidroksida. Dia ada OH alik belakang. Jadi kita gabung je lah, kita ambil T, kita tambah dengan OH. Maka kita akan dapat TOH. Okey, T ni, T ke 2, 1 kan. 1 ni dia akan derma elektron. So dia akan jadi charge positif 1. Ataupun macam ni lah. T ni atom T. Dia akan derma 1 elektron sebab dia punya susunan elektron 2, 1. Jadi dia derma lah 1 elektron valence ni. Okey. Maka bila dia derma, dia akan dapat charge positif. So dia akan jadi emosi bagai tu. Baik. Okey, so dia akan jadi T positif 1. Hak ni lah. Okey. Macam mana daripada atom yang neutral, daripada 2, 1, dia akan jadi 2 saja. So maksudnya dia telah atom T telah mencapai susunan elektron duplex yang stabil dengan cara menderma 1 elektron dan membentuk ion T positif 1. Boleh faham? Okey. So bila kita nak dapatkan hasil ni, kita kena buat sini benar. T positif 1 gabung dengan OH negatif 1. Positif 1 gabung dengan negatif 1, kita mati deh. Maka kita akan dapatlah sebatian tu TOH. Okey, formula dulu nak pastikan betul. Okey, formula betul dulu. Hak ni formula betul, formula betul, formula betul, dapat 1 markah. Okay, sekarang ni kita nak imbangkan persamaan. Okay, macam mana kita nak imbangkan persamaan? Okay, kita buat sini semula. Okay, so kita nak imbangkan persamaan. Cuba saya tulis balik P 2O tambah dengan H2O. Ya, aduh saya. TOH. Okey, ni first step. Kita pastikan betulkan formula dulu. Okay, sekarang ni kita nak imbangkan persamaan. Kita kira setiap atom unsur dia. Kita kira setiap bilangan atom unsur. So T sebelah sini ada 2. Okey, T sini ada 2. Jadi T sini pun kena 2 juga, okay? Okey, jadi kita kena letak tulis 2 lah sini. Depan. Kita tak boleh nak buat tengah, belakang tak boleh. Jadi kita dapatlah sekarang ni T2. Okey, automatik kita akan dapati H pun jadi 2. Okey, H sini 2, sini pun 2. Betul ke? Okey, O pun dia akan jadi 2 sebab O ni pun 2 juga dapat. 2 ni pun untuk H juga. So O sebelah kanan 2. Jadi O sebelah sini pun ada 1 sini, ada 1 sini. Bila kita total, kita akan dapat O2. Boleh faham? Boleh. Okey. So sekarang ni persamaan dah seimbang. Bila seimbang, awak akan dapat markah yang kedua. So 2 markah. Itu jawapan untuk C1. Okay, siapa tak buat lagi, salin sekarang dalam kertas awak. Salin sekarang dalam kertas awak dah. Lepas ni,
Kena latih buat sendiri. Sekarang ni awak prepare dulu sebab kita ulang kaji. Okay. So next, nombor C2. Teacher nak tanya, Okay, tanya. Bagus ada soalan kat saya, suka nanya ni. Agak apa? hash tu tak ada dalam hasil tu. Ni H duduk sini dah. Oh, Dia di sini. Dia tak boleh nak jadi air lah sebab ada alik kiri ni air ni. Jadi dia combine terus untuk jadi ion hydroxida. Sebab tu bila kita imbang tu dia cukup. Alik kanan 2, alik kiri pun dapat 2. Okey, boleh? boleh. Okey, so secara kesimpulan, bila ada logam kumpulan 1, kumpulan logam oksida, okay, daripada kumpulan 1 jumpa dengan air, kita akan dapat satu sahaja hasil iaitu logam alkali ataupun logam hidroksida lah. Kita potong ni, kita dapat logam hidroksida. Gitu. Okay, kita akan dapat larutan hidroksida, bukan logam hidroksida. Logam tu dia akan jadi larutan. Okay. So tulis situ larutan alkali ataupun larutan hidroksida. Okay, larutan alkali. Alkali tu kita faham lah ada OH lah. Itu kesimpulan dia lah. Okay, lagi soalan? Okay, C2. C2 siapa tadi? Nisrin. C2 Nisrin? Share screen kau. Ataupun terus royak daripada sini tak apa. Okay. Baca soalan dulu. Baca soalan. Apakah yang dapat diperhatikan apabila kertas litmus merah diletakkan ke dalam hasil tindak balas yang terbentuk di C1? Kertas litmus merah bertukar biru. Okey, betul Kita kena royak hot sebelum dan selepas. Litmus merah bertukar kepada biru. Baru dapat 1 markah. Okey. Ada ke pelajar jawab bertukar biru saja? Okey, kalau tulis hot tu 0 markah. Okey, kita kena tulis merah bertukar kepada biru. Okey, Nisrin. Next question. Apakah inference yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian di C2? Larutan alkali terbentuk. Okey, bagus. So, larutan alkali terbentuk. Okey, 1 markah. Okey, beres deh. Bila kita faham hak ni, semua soalan tu kita boleh jawab belakang lah. C1, C2, C3. Okey, kita tak perlu tukar T ni kepada unsur sebenar dah. Kita kekalkan T tu dengan simbol T. Dia gitu. Kita tak perlu nak tengok, nak rujuk jadual berkala unsur, nak cari unsur T tu apa, nak tukar, tak payah. Kekalkan dia dengan simbol T. Kecuali kalau diminta. Kalau dia tak minta dari soalan tak ditukar, tak payah lah. Okey, C4. Okey, siapa buat ada C4? Saya boleh. Siapa tu saya? Nisrin. Nisrin nak teruskan C4. Okey, silakan. Hasil tindak balas yang terbentuk di C1 jika wujud dalam bentuk pepejal boleh digunakan untuk menyingkirkan karbon dioksida dalam kapal angkasa. Tindak balas yang berlaku antara hasil tindak balas ini dengan karbon dioksida akan membentuk T2CO3 dan air. Tulis persamaan kimia bagi tindak balas tersebut. Dia suruh buat persamaan kimia daripada hasil tindak balas tadi. 2 TOH campur karbon dioksida menghasilkan T2CO3 campur air. Okey, Nisrin share screen. Kejap. Nampak kau? Ada lagi? Okey, ada bila tu?
hak ni. Dia suruh hasilkan guna hasil tindak balas. Kita ambil hak teacher bagi tadi hak ni. Lepas tu kita tulis bawah tu lah. Lepas tu dia oyak boleh guna untuk singkirkan karbon dioksida. Kita pun tulislah CO2. Lepas tu dia oyak akan membentuk T2CO3 dan air tu kita tulis je lah terus. T2CO3 campur H2O. Okay, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada orang tak payah soalan ke? Ada orang tak payah soalan? Jujur saya pun royak ni saya baca soalan ni 2-3 kali ni. Nak boleh kau payah nak jawab soalan ni. 3 kali saya pun baca. Ya kan dah? Aiman. Kimi. C3 tu saya buat T2O bersifat akali, betul ke? Soalan mana? C3 Roman. Okey, jawapan awak ke apa? T2O bersifat akali. Bersifat akali. Okey, boleh. Bersifat akali boleh. Inference tu. Asalkan dia ada alkali. Boleh terima. Okay, bagus. Lagi orang lain? Soalan nombor 4 tu. Any comments? Atau boleh tulis dekat ruang komen kan? Nak tanya Nisrin tu ke apa? Kalau tak boleh, tak saya buka mic. Tak ada dah tu. Tak ada dah tu kan? Tak ada orang nak menanya soalan. Okay, ke apa? Ada macam nak tanya soalan tadi. Boleh tak teacher teremalah hak Roman 4. Nombor 4. Okey, boleh Amadin. Sabar Teacher tunjuk dekat ni dah. Okey, macam mana kita nak jawab sebenarnya soalan nombor 4 tu? Okey, bukan mudah lah sebenarnya. Kita memang kena baca 2-3 kali. Dan lepas tu kita kena betul jawab di C1. Kalau kita tak boleh jawab C1, maka kita tak boleh nak jawab C4 tu. Gitu. Okey, sekarang ni dekat dia dalam soalan tu dia tulis dah benarnya hasil tindak balas ini. Okey, hasil tindak balas di C1 dengan karbon dioksida. Okey, law ni semua orang kena highlight. Okey, soalan dia tu kena highlight start daripada tindak balas yang berlaku antara hasil tindak balas ini. Okey, hasil tindak balas ini tu kena refer dekat C1. Okey, dengan karbon dioksida. So kita ambil dekat C1 hasil dia TOH. Okay, dengan karbon dioksida. Ni semua orang jupodoh ni sejak daripada tingkatan 1 lagi. Kalau rendah tahu dah. CO2. Okey, akan membentuk. Okey. Akan membentuk tu maksudnya hasil. Jadi hasil kena tulis sebelah kanan. Ambil je sebab dia bagi the formula. Bonus tu dia bagi dah T2CO3. Nasib baik dia beri dah. Kalau suruh buat sendiri, kita pun kok say kok day dah. Okey, dan air. So maksudnya H2O. Okey. Dia 2 markah. Okey, awak buat dah. Awak buat formula tu betul dulu. Ejah, cek molek formula. Okey, awak akan dapat 1 markah. Cikgu pun akan tanda. Okey, ni betul. Ni betul. Formula ni salin je. Janganlah salin pun salah. Rugilah. Salin kena betul. Okey, so markah dapat. Okay, sekarang ni kita nak imbangkan persamaan. Jadi kita tengok sini dia ada T2. Sebelah sini T1. Jadi sini T2. Jadi sini pun kena letaklah
T sini pun kena 2. 2 tu kena letak depan. Jadi 2. Imbang kesamaan. Automatik dia akan jadi O. Okey, kita kira O. O dekat sini ada berapa? O ni ke 2. Okey, sini O pun ada 2. Jadi sebelah kiri O ada 4. Okey, so O sebelah sini ada berapa? 3 campur 1. So O pun sini sebelah sini ada 4. Okey, balance O tu. Okey, kemudian kita tengok H. H sebelah kiri ada 2. Sebabnya 2 ni pun hak milik H juga. H pun sini 2. Jadi imbangnya kita sudah cukup lengkap. Jadi bila sudah tulis sini, kita pun dapatlah 1 markah lagi. 2 markah. Okey, untuk persamaan kimia seimbang. Boleh Amalin? Boleh teacher. Boleh. Okey. Orang lain boleh ke dok tu? Tak apa, slow and steady. Okey. Sebab itulah formula pastikan betul. Waktu paling penting sekali bila kita nak tulis persamaan kimia. Supaya dengan kita buat tadi baca tadi, what Aidina explain tadi. Okey? Ni dah. Macam mana kita nak buat hak baja tadi dah daripada amonium sulfat. Walaupun silibus tu tak ada tapi kita boleh bincang sebab dia tunjuk pada kita macam mana kita nak tulis persamaan dengan betul. Bincang ni tanda PowerPoint je. Tak apalah. Bolehlah cukup. Okey, dia amonium sulfat. Okey, nama dia amonium sulfat. Okey. So bila amonium dia mesti NH4. Okey, ion amonium positif 1. NH4 positif 1. Sulfat, ion sulfat SO4 2 negatif. Okey, hak ni cas dia 1, hak ni cas dia 2. Bila kita nak dapatkan sebatian, kita kena silangkan dia. Silangkan dia. Okey? Kita mesti tulis formula ion positif dulu. NH4 silangkan. Silangkan dia sila dengan 2. 4. Jangan lupa 4 ni. Bila kita nak tulis 2 tu kita kena kurung dulu. Barulah di luar kurungan kita buat 2. Okay, sebab dia berapa kena buat 2? Sebab dia silang dengan 2. Okay, 2 ni mari mana? 2 ni daripada ion sulfat. Boleh? Okay, next barulah kita bertulis ion sulfat belakang SO4. So ni lah kita nak dapatkan formula kimia bagi amonium sulfat. Okay. Boleh? Okay, so formula tu penting. Baru kita boleh tulis dia punya persamaan tadi. Okay, NH3 okay, tambah dengan asid sulfuric H2SO4. Okay, formula asid sulfuric kena betul. H2SO4. Lepas tu kita dah betul sini, kita pun tulislah sini. NH4 kurungan 2SO4. Barulah kita imbangkan persamaan. Kita pun kira N2. N2 belah kiri pun kena letak 2. Okay. H kira semua H. Okay, 2 kali 3. Dapat 6. Okay. Okay. So lagi campur dengan ni lagi. Tadi. Kan? Jadinya nak kena mahir bab-bab persamaan tu. Barulah boleh tulis persamaan dengan betul. Mungkin kali pertama kita buat ni kita tak dapat selalu betul salah betul ni. Kita kena ulas semula. Buat pula kali kedua. Kita kena try and error. Boleh? Okey, soalan mana tadi? 3 C4.
3C4 Macam mana tadi hak ni? Nak invert persamaan ni betul ke saya buat ni? Betul dah. Ya. Betul dah. Betul lah kan H jadi 8 ni. Ni campur 2 jadi H tu sama jumlah dia sama dengan 8. So sini H 4 kali 2 so sini pun H dia 8. So betul lah tu. Nak tunjuk cara nak invert persamaan. Okey. So ada soalan lagi tentang soalan nombor 3. Tak ada. Okey, kalau gitu kita nak alang-alang menyeluk perkasam, kita nak tengok kita nak tengoklah gapo dia kita belajar dalam bab pak ni. Ya, kita start daripada sini. Dalam bab pak sebenarnya kita belajar sejarah perkembangan JDU. Kemudian kumpulan dan kala. Okey, kumpulan dan kala ni maksudnya kedudukan lah. Kumpulan berapa, kala berapa. Okey, lagi awak belajar unsur kumpulan 1. Okey, kumpulan 1, kemudian kumpulan 17, kumpulan 18. Okey, kemudian awak belajar unsur peralihan, unsur kala 3. Apa saya royak ni? Sebab saya takut awak tak khabar gapo awak belajar dalam bab 4. Okey? Jadi kena khabarlah benda-benda ni belajar dah. Cuma tak ingat je masalah tu. Okay, next. Okay, dalam bab 4 ni gapo penting? Kita kena tahu sifat fizik. Okay, sifat fizik ni berkaitan dengan kedudukan. Kedudukan tadilah, bila sebut kedudukan, automatik kedudukan ni kita akan refer kepada kumpulan, okay, dan kala. Macam tadilah, kumpulan berapa? Kalau kita tulis 281. Kumpulan berapa ni? Kumpulan 1 sebab dia merujuk kepada elektron valence. Kala berapa? Kala 3. Apa kala 3? Sebab ada 3 petala berisi elektron. Okay. Saiz atom. Makin besar, makin kecil. Okey, gini dah. Kalau saiz atom menuruni kumpulan, tak kira lah kumpulan berapa pun, dia menuruni kumpulan ini kau besar. Tak kira kumpulan 1 ke, 2 ke, 3 ke, 10 ke, dia mesti menurun kumpulan saiz kau besar. Okey, kalau merentas skala kiri ke kanan. Kiri ke kanan, daripada besar dia jadi kau kecil. Itu merentas skala. Tak kira lah skala berapa sekalipun, okay, dia akan makin kecil saiz atom. Boleh? Okey, kemudian kereaktifan. Kereaktifan saya jelas dah tadi kereaktifan. Tapi kereaktifan ni dia tak sama bagi setiap kumpulan. Kumpulan 1 berbeza dengan kumpulan 17. Tadi saya explain kereaktifan kumpulan 1. Menuruni kumpulan 1 semakin reaktif. Tapi bagi kumpulan 17, menuruni kumpulan kurang reaktif. Dia berbeza lah. Okey, nanti kita tengok kumpulan 17. Okey, kemudian saya salah eja ni keelektropositifan. Okey, sifat keelektropositifan ni merujuk kepada kecenderungan untuk menderma elektron. Bila derma elektron, dia akan jadi ion ataupun charge positif. Itu maksud keelektropositifan. Okey, lawan keelektropositifan ialah keelektronegatifan. Kalau sebut keelektronegatifan maksudnya dia akan terima elektron. Bila terima elektron dia akan jadi charge negatif. Boleh faham?
Okey. Okey, kemudian kita juga kena tengok dari segi ketumpatan. Okey, ketumpatan setiap atom. Itu pun sifat fizik. Kemudian kita tengok juga takat lebur dan takat didih. Okey, bagi setiap kumpulan. Okey, next. Okey, secara umum kalau sifat kimia mesti kait dengan tindak balas. Okey, kumpulan 1 ada 3 tindak balas, so awak kena tengok. Tindak balas dengan oksigen. Okey, tindak balas dengan oksigen. Kemudian tindak balas dengan air dan juga halogen. Ada 3 tindak balas bagi kumpulan 1. 3 dah. 3 tu. Banyak tu 3 tu. Semua tu nak kena faham sebab nak kena tulis persamaan. Tadi kita tengok kumpulan 1 dengan apa? Dengan air tadi. Ada 2 lagi lah kita tengok. Oksigen dengan halogen. Okey, bagi kumpulan 17 pula dia ada 3 juga tindak balas. Tindak balas dengan air, tindak balas kumpulan 17 dengan logam dan tindak balas dengan larutan alkali. Jadi jumlah ni berapa ni? 6 tindak balas. Bila sebut 6 tindak balas, maksudnya ada banyak eksperimen yang kena tengok. Bila sebut eksperimen, kena kait dengan amali pula. Okey, amali. Sebut je amali, kena tahu sains, proses, skill. Okey, hipotesis, inference, kesimpulan, definisi secara operasi. Semua tu kait belakang. Okey. Yang paling sikit sekali ialah kumpulan 18. Bila sebut kumpulan 18, tiada tindak balas. Tak ada tindak balas. So, jadi senanglah kumpulan 18 ni. Sebab dia tak ada equation yang kena buat. Siapa buat juga, siapa terlanjut buat, salah tu kena break, kena undur semula. Misalnya dia bagi soalan boleh trik. Bagi kumpulan 18 kita panggil nama dia halogen. Betul ke? Halogen kumpulan mana Kumpulan 17. Kumpulan 18 kita panggil ke apa? Gas adi. Okey, gas adi atau gas nadir. Kumpulan 1 tadi logam. Logam alkali. Okey. Jadi kumpulan 1 logam alkali, 17 halogen, 18 gas adi. Okey, contoh kita bagi neon. Okey, neon sebagai contoh kumpulan unsur kumpulan 18. Dia pun suruh buatlah neon tu tindak balas dengan air. Saja nak trik pelajar, awak pun buatlah. Rasa confident je, NEOH. Tak kira dah asal kau boleh tulis sama situlah ada tricky. Sebenarnya kumpulan 18 tak ada tindak balas langsung dengan mana-mana unsur. Okey? Apa awak tak ada tindak balas tu? Tolong jawab soalan. Hamzah Muzi ada ke hari ni? Ada je. Ada. Okey, jawab soalan saya tu. Jawab soalan dia ni. Apa soalan tu? Dah balik lah. Okay, berapa unsur kumpulan 18 tak ada tindak balas? Orang lain kena jawab sebab dalam hati. Dia tak ada tindak balas. Sebab dia dah ada keadaan gas dia je. Kita dia siapa awak ni? Confirm tak boleh markah. Kosong. Ya, saya tak ingat je. Tak ingat. Ya Allah, dah tak ingat. Okey. Kita Dia- panggil orang lain pula lah. Kita panggil Adlin ni. Ya, teacher. Okey, Adlin ada. Okey, berapa kat tak ada tindak balas kumpulan 18 tadi? Hamzah tadi dia kata sebab dia gas. Memang betul gas. Semua kumpulan gas adi je. Semua gas lah. Tapi tak boleh markah. Okey. Awak nak jawab lagu mana? Sebab dia telah mencapai kestabilan oktet atau duplet. Okey. Betul waktu.
Okey, kawan-kawan dengar molek ni dah. Kumpulan 18 tak ada tindak balas. Sebabnya semua unsur dalam kumpulan 18 telah mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil. Tolonglah catat. Buku nota ke ada. Nota kimia tu sepatutnya ada sebelah awak lah. Okey, catat molek. Kerana semua unsur dalam kumpulan 18 telah mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil. Tu package dah. Tu skema dah tu. Jangan ubah ayat tu. Okay, kalau dia bagi contoh yang spesifik. Okay, katakan dia bagi nombor proton. Nombor proton unsur X ni, nombor proton dia 2. Okay, maka kita tengok situ 2 ni telah mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Duplet yang stabil. So kita kena tuliskan dah. X telah mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Boleh bubuh oktetnya. Sebab 2 tu duplet. Boleh. Kalau dia bagi spesifik. Okey? Boleh? Alright. Okey, ada lagi nak jawab? Nak tanya soalan? Kalau jawab gini jadi gana, kalau jawab gini boleh markah kodok. Ada? Okey, jom kita buat dulu sebagai selingan, kita buat class point dulu. Jawab soalan saya. Password dia 24545. Apa tadi? Nak responding ke? Kejap. Okay, boleh. 9. Okey, boleh silakan. Boleh jawab tak? Sorry, masuk dulu. Jangan baca molek soalan dia sebab saya nak kedudukan. Jangan pending lagi hari ni sudah lah. Kalau pending nanti saya tak ada nak tengok answer awak. Saya slow. Saya baru receive 1 respon. Pending kedua. Farhana, Amzah, Haikal jawab dah. Pending apa? Amanda. Okay, lah masuk. Baru 7 orang saya receive. Sorry, saya slow ni langsung. Saya. Oyeng, sejawat dah Oyeng. Okay, amin. Okay, tunggu kejap lagi 2 minit lagi. Okay, so saya boleh close submission. Kita tengok respon dah. Okay, jadinya okay. Mana jawapan yang betul? Okay, ni kumpulan 1 kala 3, kumpulan 13 kala 2. Macam-macam jawapan ni. Saya bagi nombor proton X 11. Okay, kumpulan 1 kala 3. Kala 3 saja. Hi.
Kumpulan 1 kala 3. Kumpulan 1 kala 3. Kumpulan kala 3 kumpulan 1. Sama je tu. Cuma dia sebut kala dulu dia. Okey. Kumpulan 1 saja. Tengok mana boleh markah ni benar ni. Okey. Kala 3 kumpulan 1. Kumpulan 11. Ada berjawab kumpulan 11. I markah. Mana ni? Okey. Gini dah. Sorry. Gini. Kalau kita dapat soalan gini, okey, kita kena highlight ke apa, Amir? Kita nak highlight ke apa ni? Sini. Kita kena highlight kedudukan. Okay, kita highlight kedudukan. Sebab apa? Sebab kedudukan ni dia sebenarnya kena jawab 2 perkara. Kena jawab ni 2 perkara. So soalan je tapi kena jawab 2 perkara. Siapa buat jawab so tadi, salah lah tu. Tak boleh markah lah sebab dia soalan ni markah dia so je. Okay, jadi kedudukan ni maksudnya kita mesti jawab kala dan kumpulan. Okay, kumpulan dan kala. Okay, kena dua-dua ada. Kalau dua-dua ada baru dapat 1 markah. Okay. So tengok sini nombor proton 11. Maksudnya kita kena buat susunan elektron dulu. 2, 8, okey. 10 baru deh sebelah ke. So duduk sini. Kita kena buat hak ni dulu first step. 281. Susunan elektron dia 281. Okay, bila kita tengok elektron valence 1, that means kumpulan 1. Ada 3 petala berisi elektron, maka kala 3. Siapa jawab hak ni betul? Kala 3 dan kumpulan 1. Okay, siapa jawab kala 3 saja? Salah. Okay, salah. Tak boleh markah. Siapa jawab kumpulan 1 saja pun tak boleh markah. Okay, dia mesti dua-dua jawab dengan betul baru dapat 1 markah. Simple je. Boleh? Faham tak? Zarif faham? Irfan Fidaus faham? Okey, kita pergi soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Ni saya ulang balik soalan tadi. Tapi tak apalah, saya nak tengok lah soal jawab dia agak. Boleh ke jawab? Saya saja nak tengok awak peka ke dok gapok saya royak tadi. Saya nak ayat skema tu. Janganlah orang sama orang lain ni yang ada dalam ni pun kena jawab belakang sebab ada 40 tadi, 42 orang tadi, 44. Okay, 14 orang. So macam mana kita nak tengok ni? Okay, kita tengok. Okay, so ni kerana telah mencapai susunan elektron atau duplet yang stabil. Mencapai susunan saja di Oying tu jawab tu dia. Macam yang Oying jawab ni susunan oktet atau duplet yang stabil. Salah ni. Tak boleh ni markah sebab tak ada elektron. Kita tengok tu. Ni pula sudah mencapai kedudukan. Amanda, kedudukan oktet atau duplet yang stabil. Tak boleh markah juga Amanda. Kita lagi je royak. Telah mencapai susunan oktet yang stabil. Amza pun. Tak boleh markah juga. Mencapai susunan elektron duplet oktet yang stabil. Okey, tu boleh. Suharu, siapa dia? Tahu tu?
Macam nama okey. Lagi. Lim IR ni kan ni tak ada jawab ni kerana telah mencapai susunan saja. Susunan oktet. Kena ada lah susunan elektron. Susunan tu elektron. Bukan susunan gaperio. Susunan kursi meja. Dok. Susunan elektron. Ya. Siapa dia ni? Farhana, okey betul. Mencapai susunan Nunu salah juga. Semua unsur kumpulan 18 sudah mencapai susunan. Haikal salah juga. Susunan oktet duplet stabil. Jisoo salah juga. Hanis betul. Tu siapa tu? Telah mencapai susunan elektron oktet. Salah hejo ni oktet ni. Oktet T belakang dia dah. Diselok ni. Kumpulan mencapai susunan duplet dan oktet yang stabil. Kimi betul. Susunan elektron. Okey. Hack tu betul lah. Farah pun jawab betul. Amalin jawab betul. Akil pun betul. Okey. Nur pun betul. Adlin. Betul dah lah. Okey. Ni Amira ni telah mencapai susunan elektron duplet dan oktet saja. Tak ada yang stabil belakang dia dah. Lengkapkan. Jawab yang terbaik. Okey. Anis pun betul. Okey, beres. Okey, macam tu. Okey, next soalan. Okey. Saya nak angkat dulu. Okey, next question. Okay. Tak ada dong, tak apalah. Refleksi tak apalah, refleksi lah dulu. Nak tahu sebuah sikit tentang bapak ni. Boleh ke? Ni. Jadi kan ni. Okey, saya tak sirah ni, tak payah lagi lah. Refleksi, jangan lagi lah refleksi. Sebab saya sebenarnya nak tunjuk satu benda lagi. Okey, kita kena tengok bapak ni dah. Sini. Saya nak tunjuk ni. Okey, cuba tengok ni. Okey, kalau kumpulan 1, konduktor haba elektrik yang baik, warna kelabu berkilau, permukaan yang baru dipotong. Dia walaupun dia logam tapi dia lembut, senang dipotong. Kemudian dia berwarna kelabu dan berkilau. Itu sifat fisik lah. Takat didih dan ketumpatan yang rendah. Takat lebur, takat didih, ketumpatan rendah belakang. Okay. Kemudian, ni dia. Okay, kereaktifan bertambah. Ni takat lebur dengan takat didih berkurang. Okay, menuruni kumpulan 1. Cuma ketumpatan saja bertambah. Ketumpatan ni sebenarnya awak refer pada saiz. Bila saiz besar, dia ketumpatan makin bertambah. Cuma takat lebur dengan takat didih dia berkurang. Kalau ingat mana tu kumpulan 1. Jadi kena tengoklah apa takat lebur dengan takat didih dia berkurang. Dia ada kaitan dengan ikatan logam dalam bab 5. Okay, bab 5. Okay, next. Setiap atom logam unsur kumpulan 1 mempunyai 1 elektron valence. Jadi elektron valence tu akan melepaskan. Okey, akan dilepaskan untuk mencapai susunan oktet yang stabil. Nyamuk dah tu. Sekejap lah. Macam mana kita nak buat ni? Dan dia kita kena tutup gambar. Kecil kemari dia tu. Okey. Okey, jadi elektron valence 1 dia kena derma elektron supaya mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, ni logam alkali bertindak balas dengan air. Lithium tambah dengan H2O jadi lithium hidroksida dan gas hidrogen. Okey, dia ada 2 hasil. Satu larutan hidroksida logam yang beralkali dan satu lagi gas hidrogen. Okey. Boleh? Boleh lama-lama.
Okey. Hak ni pula tindak balas dengan gas oksigen. Maka akan menghasilkan pepejal putih oksida logam. Contohnya lithium tambah dengan oksigen jadi lithium oksida. Li2O. Li2O. Sebab apa ada dua? Sebab oksida ion kan dua negatif jadi turun bawah ni jadilah lithium 2 oksida. Lithium oksida. Okey, Li2O. Bila imbang ke persamaan A, dia kena letak pak depan ni. Sini ni kena letak dua. Okey, tindak balas yang seterusnya. Okey, hak ni kita buat tadi lah. Okey, lithium oksida dengan air akan dapat lithium hidroksida. Okey, so bila dapat lithium hidroksida, dia boleh uji dengan kertas litmus merah ataupun boleh uji dengan penunjuk penoftalin. Kalau guna penoftalin, dia akan jadi merah jambu kepada tidak berwarna. Okey, kalau guna kertas litmus merah lembap akan tukar kepada biru. Mari adik, mari adik. Kejap.
Teacher, mic. Okay, sorry lah. Sekarang ni kita dekat slide unsur dalam color dia. Kalau color ni dia mesti ambil satu color yang penting sekali. Color 3. Okay, merentas color, nombor proton akan bertambah. Okay, tapi dia punya petala sama dia. 3 belakang petala tu sama, 3.
Tapi nombor proton bertambah. Jadinya bilangan elektron valence bertambah dari 1 hingga 8. Okay. Bila elektron valence bertambah, dia akan menyebabkan daya tarikan nukleus terhadap elektron valence bertambah kuat. Okay. Ni kita panggil sebagai keelektronegatifan lah. Semakin bertambah disebabkan daya tarikan nukleus terhadap elektron valence bertambah kuat. Sebab itulah saiz atom unsur tu semakin kecil ataupun semakin berkurang. Boleh? Okay, semua unsur wujud dalam bentuk pepejal kecuali klorin dengan argon dalam bentuk gas. Okay, so next. Okay, ni unsur skala 3. Kita ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin, argon. Okay, depan ni pepejal, belakang dua ni gas. Okay, kita kena bahagi 3. Ada logam, ada separuh logam, ada bukan logam. Okey, logam natrium dengan aluminium dan juga magnesium. 3 ni logam. Silikon separuh logam. Okey, selepas daripada silikon, 4 alik belakang tu bukan logam. Start daripada fosforus sampai kepada argon. Okey, bila oksida bagi unsur bertambah daripada base, kemudian amphoteric, kemudian oksida asid. Okey, depan ni kita panggil oksida base. Sebab dia berbentuk ada oksigen, okay, Na dia jadi Na2O. Okey, jadi kita panggil dia sebagai oksida base. Okey, satu saja amphoteric, aluminium oksida. Okey, amphoteric. Hak lain tu oksida asid. Kena tahu apa dia amphoteric. Apa dia amphoteric ya? Para Syafiah, apa dia amphoteric? Siapa dia tahu? Tak ingat lah teacher. Nah, okey. Siapa dia tahu amphoteric tu ke apa? Boleh bantu kawan-kawan? Zulfa ke? Ilham ke boleh bantu? Tak ingat juga. Amphoteric ni maksudnya dia boleh bertindak balas dengan asid dan boleh juga tindak balas dengan alkali. Jadi dua alam lah. Apa je amphibia? Amphibia 2 alam ke? Ni amphoteric. Dah dekat super lah tu. Jadi nak mudah ingat, amphoteric, amphibia. Okay. Amphibia tu dah agak dengan air lah. Cuma amphoteric ni asid alkali lah. Dia dua-dua tu dia boleh bertindak balas belakang. Okay. Kalau oksida base, kalau dia sudah berada dalam keadaan oksida base, maka dia akan tindak balas dengan asid. Kalau oksida asid, dia boleh bertindak balas dengan alkali ataupun base. So salah satu je. Cuma amphoteric ni dia dua alam. Okey, unsur peralihan. Okey, kumpulan 3 hingga kumpulan 12, hak duduk tengah tu adalah unsur peralihan. Macam-macam unsur peralihan ni banyak kan. Ni antara contoh. Okey, lagi tak berapa jelas, berapa nampak. Unsur peralihan ni hak penting ni kita tahu dia punya sifat-sifat dia. Mula boleh ditempa, takat lebur, takat didih tinggi, konduktor elektrik yang baik, konduktor haba yang baik, logam dalam bentuk pepejal, permukaan yang berkilat, okey, kemudian kekuatan regangan yang tinggi. Okey, sifat istimewa. Tadi sifat-sifat biasa je tadi tu. Kalau dia minta soalan minta sifat istimewa unsur. Okey, ada 3 ni je hak awak boleh jawab. Sebab dia sifat dia ni lain daripada hak lain. Okey, kenapa? Dia mempunyai pelbagai nombor pengoksidaan.
pelbagai nombor pengoksidaan. Okay, kemudian bertindak sebagai mangkin. Boleh bertindak sebagai mangkin. Okay. Kemudian yang ketiga, membentuk sebatian yang berwarna. Membentuk sebatian yang berwarna. Ada kala biru, ada kala hijau, ada kala perang. Berwarna tu chair lah unsur peralihan. Contohnya paling mudah kita tengok larutan warna biru chair tu ada ion kuprum. Sebab kuprum adalah unsur peralihan. Okey. Okey. So secara ringkaslah kita nak revision bab pak. Jadi Teacher. ya dia nak tanya, tanya. Dekat sifat-sifat istimewa unsur peralihan tu kan, kalau macam soal lagi boleh membentuk ion kompleks, kalau dia tanya dalam PSA tak boleh buat gitu ke? Boleh. Ion kompleks. Ion kompleks tu maksudnya dia samalah nombor pengoksidaan sebenarnya. Ion kompleks tu apa contoh dia? Contohnya ion kromium, ion manganat 7. Dia kompleks tu sebab dia ada huruf Roman tu kan. Bila ada huruf Roman tu dia kompleks tu. Pak lah, so lagi deh. Kalau tambah tu jadi pak lah, pak istimewa dia. Kalau rujuk pada buku teks pak ketiga, Faris? Dalam buku teks saya tak ingat lah, tapi saya tahunya ada pak boleh membentuk ion dan data berwarna Teks tu. dan lain-lain. Ada berapa unsur peralihan? Semuanya apa letak penting tentang unsur peralihan ni? Dia selagi awak kena tahu kegunaan dia dalam industri. Okay, dia boleh jadi contoh tadi kita tengok Haber dia akan guna ferrum sebagai mangkin. Okay, dalam buku teks ada pak. Maksudnya betul Faris royak tadi tu soal lagi unsur peralihan berupaya membentuk ion kompleks. Jadi kena ada pak soal lagi lah Syaben kata iting ni. Okey, contohnya hak kita belajar dah, hak kita kenal dah sebelum ni ion hexacyanoferrat 2. Okey, ion hexacyanoferrat 3. Tu kita panggil ion kompleks ni. Okey, nak sebut pun payah, kompleks. Okey. Itu unsur peralihan. Jadi kena tahu jugalah kegunaan unsur peralihan itu dalam industri. Okey, satu ferrum, yang kedua vanadium 5 oksida dalam proses sentuh, makin dalam proses sentuh. Kemudian platinum makin dalam proses oswald. Okey, kemudian nikel dengan platinum pun guna dalam makin dalam proses penghidrogenan. Boleh? Ada soalan nak tanya? Kita ulang kaji dah tu. Kira habis dia ulang kaji bab pak. Jadi kita kena banyak jawab soalan ni sebenarnya bab pak ni sebab kita nak ingat banyak benda. Sebab kalau sekadar kita baca, kita sudah baca pun kita kena jawab soalan. Jadi dalam modul tu ada lagi soalan yang berkaitan dengan bab pak sekarang ni. Awak pergi selalu muka surat yang muka surat 20. Okay, muka surat 20 soalan nombor 8. Okay, semua orang tengok tu. Okay, soalan nombor 8. Okay, cuba baca go through dulu soalan tu. Soalan nombor 8 ni. Okay. Boleh? Okay. Kita sekarang ni masa tutorial kita nak buat soalan nombor 8 ni lah. Muka surat 20 dengan 21, boleh? Okay, kemudian awak siapkan masa tutorial sekarang ni juga. Sebelum awak pergi jawab soalan surat 20 dengan 21 tu,
Soalan lapis A1 mudah je. Tengok dekat rajah 5.1 lah. Okay, lapis A2 pun tengok molek, dia suruh tulis susunan elektron bagi atom. Jadi highlight perkataan atom unsur X. Okay, soalan nombor 3. Okay, Q mempunyai saiz atom yang lebih kecil berbanding M. Nyatakan satu sebab. Okay, dia nak satu sebab untuk satu markah. Okay. Kemudian soalan B. Soalan B ni kena buat tindak balas dengan wool besi. Okay, highlightkan perkataan wool besi. Wool besi tu maksudnya ferrum. Okay, ferrum. Jadi kena buat persamaan kimia seimbang. Tengok molek gambar. Sebab dalam gambar tu ada jawapan. Saya tak say awak rujuk buku teks ataupun Google search, cari untuk jawapan tu. Kena buat sendiri. Sama memang nak kena buat sendiri. Fikir molek, tengok gambar, cuba dulu buat sendiri. Okay, tak boleh nak tiru. Okay, kemudian soalan okay. Soalan B1 tadi tu hasil dia akan jadi so je. Bahan tindak balas ada 2. Okey, ada 2 bahan tindak balas, gas R dengan besi. Kemudian hasil dia akan dapat 1 je. 1 je hasil. Okey, kemudian nombor 2 awak kena kira. Okey, untuk kira nombor 2 kena betul dulu persamaan dekat nombor 1. Kalau salah dekat B1, tak boleh nak jawab lagi B2. Boleh? Ada soalan? Okay, kita buat soalan sekarang ni ada masa dalam setengah jam lagi. So saya nak awak siapkan masa ni juga untuk soalan nombor 8. Dah? Okay, lepas tu saya akan saya minta pukul 1.10 sebelum 1.10 nanti awak macam mana nak hantar? Nak pastikan awak buat? Saya fikir macam mana nak snap ke hantar dalam channel ke mana dah. Okey, ada soalan nak tanya sekarang ni? Okey, kejap lagi pun saya akan bagi latihan khusus untuk bab 5, soalan objektif. Saya akan bagi link Google Form untuk jawab soalan objektif. Kau nak jawab mana dulu? Nak jawab objektif dulu ke nak jawab struktur dulu ni? Cuba bagi idea sikit. Nak objektif dulu ke nak buat struktur dulu? Objektif dulu teacher. Ya, objektif dulu. Setuju orang lain nak objektif dulu? Okeylah. Kita buat objektif dululah kalau ada orang kata gitu tak. Beres lah. Saya akan bagi link ni. Mana handset? Okey, tak apa kita boleh live dulu Google Meet ni. Kita buat, saya bagi link dekat dalam tu. Dalam group Telegram dah. Boleh? Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Thank you teacher. Assalamualaikum.